Assalamualaikum dan selamat petang. Yang saya hormati Mentor Dr. Junaidah binti Abdul Karim dan rakan-rakan sekalian. Saya Nurul Humaira binti Muhammad Zaid dengan nombor matrik S58897, pelajar sarjana muda pengurusan pemasaran, akan membentangkan komponen konservasi. Komponen konservasi adalah projek penghasilan kompos sisa makanan dan penanaman herba organik. Terdapat 4 fasa dalam menjayakan projek ini. Fasa pertama adalah fasa penyediaan bahan. Antara bahan yang diperlukan adalah gula merah, bin kompos bekas, sisa dapur dan tanah. Fasa kedua pula adalah fasa bermulanya proses fermentasi. Proses ini perlu dilakukan selama tempoh 7 hari. Bahan-bahan yang diperlukan pula ialah sisa dapur dan biokatalis. Hasil daripada proses fermentasi, kita dapat melihat kompos pejar dan kompos cecair. Fasa ketiga pula adalah fasa proses permatangan. Proses ini mestilah dijalankan selama 14 hari dan bahan-bahan yang diperlukan ialah sisa fermentasi atau kompos pejar serta tanah. Hasil daripada proses pematangan ini, kita dapat melihat kompos pejar matang yang sudah sedia untuk ke fasa akhir. Fasa terakhir iaitu fasa keempat adalah proses di mana kita boleh mengaplikasikan kompos pejar matang untuk tanaman. Bahan yang diperlukan di fasa ini adalah kompos matang, tanah topsoil dan anak benih pokok. Seterusnya fasa pertama, fasa penyediaan bahan. Antara bahan yang digunakan dalam proses fermentasi adalah gula merah, sisa dapur, bin kompos yang terdiri daripada ruang pengumpulan cecair, ruang fermentasi dan penutup. Bahan bagi proses pematangan pula adalah kompos pejar, tanah dan bekas untuk peram. Fasa kedua adalah proses fermentasi. Di dalam proses ini, gula merah dan sisa dapur perlu diselang-selikan dalam ruang fermentasi. Apabila sudah penuh, bahan-bahan tersebut perlu dikedapkan dan ditutup sehingga tiada ruang udara. Selepas itu, bin kompos itu perlu dibiarkan selama 7 hari. Slide ini menunjukkan perjalanan dan perubahan bahan kompos selama 7 hari. Setelah tamat tempoh tersebut, hasil proses fermentasi yang kita boleh lihat adalah kompos pejar dan kompos cecair. Selain itu, fasa ketiga adalah fasa untuk menjalankan proses permatangan. Dalam proses ini pula, tanah topsoil dan sisa fermentasi atau kompos pejar akan diselang-selikan sehingga memenuhi ruang bekas atau balang. Setelah selesai, bahan tersebut akan diperam selama 14 hari dan hasilnya adalah seperti berikut. Pada fasa terakhir iaitu fasa keempat adalah di mana proses penanaman akan dimulakan. Saya telah meletakkan kompos pejar yang telah matang di dalam sebuah polybag. Lalu saya menanam anak pokok tomato cherry yang telah disemai sebelumnya. Manakala kompos cecair pula saya telah campurkan bersama air dengan nisbah 1:100. Cecair ini boleh dijadikan baja untuk dispray pada daun dan permukaan tanah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.